Tasik sering menjadi tempat yang indah dikunjungi kerana dapat memberikan suasana yang tenang. Namun di sebalik air tasik yang luas, pasti ada pelbagai misteri aneh yang pernah berlaku. Sebelum ini, admin telah merungkaikan kisah-kisah seram dan misteri di Tasik Chini dan di Tasik Dayang Bunting Langkawi. Namun masih terdapat banyak lagi tasik-tasik misteri dan keras yang belum dirungkaikan. Di sini admin senaraikan 5 tasik paling keras di Malaysia bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Tasik Kenyir. Kira-kira 33 tahun yang lalu, Tasik Kenyir telah merakam detik penting dalam sejarah apabila ia mula beroperasi sebagai tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara setelah siap sepenuhnya pada tahun 1985. Empangan Kenyir, iaitu empangan hidroelektrik terbesar yang telah dibina di Asia Tenggara, merupakan simbol kejuruteraan terhebat yang pernah dibangunkan di negara kita pada suatu ketika dahulu. Empangan Kenyir mempunyai fungsi yang sangat hebat kepada penduduk negeri Terengganu kerana sebelum pembinaan empangan Kenyir ini, negeri Terengganu sering mengalami bencana banjir. Sebelum ditenggelami air, dasar Tasik Kenyir sebenarnya merupakan sebahagian daripada kawasan penempatan penduduk terawal di hulu Terengganu. Dan dikatakan dasar tasik itu pernah menempatkan sehingga 9 buah kampung. Pelakon Khatijah Tan atau lebih dikenali sebagai Mak Jah pernah berkongsi pengalaman seramnya berada di Tasik Kenyir itu untuk proses penggambaran sebuah drama bertajuk Kita. Drama tersebut menceritakan kisah 3 orang wanita yang bercuti di Tasik Kenyir dan mereka masing-masing mempunyai masalah yang tersendiri. Drama tersebut bukan merupakan drama seram, namun sepanjang berada di Tasik Kenyir, pelbagai gangguan telah dialami oleh kru dan pelakon drama tersebut. Nadia Mustafa yang merupakan salah seorang bintang bagi drama tersebut dan juga merupakan seorang yang telah dibuka hijabnya dan dia telah mengalami gangguan aneh di situ. Dikatakan ketika di dalam hutan yang terletak betul-betul di sebelah Tasik Kenyir, dia banyak kali terlihat kelibat-kelibat hantu yang berada di sekeliling mereka. Terdapat sebuah babak di mana ketiga-tiga wanita itu sedang bertengkar dalam hutan dan telah berlaku peristiwa aneh. Ini macam nak lari daripada kami lah, bergaduh. Bila dia marah, dia lari ke depan, ke dalam hutan tu. Kemudian saya nampak Nadia Mustafa, dia kalau tak silap saya, dia ada shawl dekat bahu dia. Dia macam dia menundukkan mukanya dan dia menutup mukanya dengan shawl dia. Kemudian dia memandang saya. Saya pun macam tak sedap hatilah. Saya kata, kenapa? Dia kata, belakang saya. Selain itu, pelakon Kartina Aziz yang sepatutnya perlu menjalankan sin berlari dari mereka dan pergi ke dalam hutan. Namun tiba-tiba dia telah berundur dengan perlahan ke arah mereka. Padahal di dalam sin tu sepatutnya dia terus lari daripada kami. Tapi dia mengundur. Dia orang panggil dia, kenapa buat macam tu? Kak Tin tak boleh pergi lagi dekat depan. Dia kata, Kak Tin tak boleh pergi. Kak Tin dah nampak. Dah nampak dah, dia kata. Nampak apa? Gitu orang cakap. Kak Tin nampak ada seorang perempuan. Kartina Aziz telah ternampak seperti seorang wanita bersama anaknya sedang memandang mereka. Dan paling menakutkan adalah dia tidak dapat melihat kaki wanita tersebut. Sepanjang menjalankan penggambaran di Tasik Kenyir, Mak Jah menceritakan bahawa ada kru yang dirasuk kerana terlihat pontianak sedang mengilai di atas pokok. Kisah seram mengenai Tasik Kenyir ini juga sering dikaitkan dengan penampakan Sulo Bida. Sulo Bida merupakan gelaran yang diberi oleh kaki pancing untuk sejenis makhluk yang kelihatan di kawasan Tasik. Sulo Bida turut dikenali sebagai hantu balung bidai yang boleh digambarkan sebagai makhluk misteri berbentuk lepeh dan bersaiz besar sehingga mempunyai kekuatan membuat kocakan air sehingga boleh membuat sebuah bot kecil terbalik. Sulo Bida dikatakan akan menggulung mangsa lalu menariknya ke dalam air selama beberapa hari. Sekumpulan budak lelaki yang pergi memancing di Tasik Kenyir pernah berkongsi pengalaman sebenar mereka berdepan dengan Sulo Bida. Kejadian itu berlaku apabila mereka tiba-tiba melihat beberapa pokok buluh bergerak-gerak dan berputar-putar seperti mahu tenggelam di hadapan mereka.
Tiba-tiba sahaja sesuatu berwarna coklat seakan-akan tika permaidani muncul di tepi rakit mereka. Ketika ini rakit tersebut dikatakan mula bergerak-gerak dengan sendirinya seperti ada sesuatu yang mengawal. Secara tiba-tiba salah seorang daripada mereka terjatuh dari rakit. Suluh bidah itu dikatakan terus menggulung badan lelaki tersebut dan pada ketika itu hanya tangannya sahaja yang kelihatan cuba untuk meminta pertolongan. Nombor 4. Tasik Manong. Tasik Manong yang terletak di Air Hitam Johor juga merupakan antara lokasi tarikan kaki pancing. Antara kisah seram yang pernah dikongsikan mengenai tasik ini adalah apabila sekumpulan pemancing tidak menjumpai jalan keluar dari kawasan tersebut walaupun telah berjalan ke arah yang berbeza. Mereka seakan-akan tetap kembali ke laluan yang sama. Setelah berbincang sesama mereka, rupanya salah seorang daripada mereka telah mengambil satu tunggul untuk dibawa balik bersama dan benda yang menjaga kawasan itu marah akan kelakuan lelaki tersebut. Setelah tunggul itu dibuang semula ke kawasan asalnya, mereka berjaya keluar dari tasik itu dalam keadaan selamat dan tanpa ada apa-apa gangguan lagi. Terdapat juga kisah seram yang pernah dikongsikan mengenai kem PLKN yang terletak berdekatan dengan Tasik Manong ini. Menurut apa yang diceritakan oleh pengguna Facebook bernama Khairi Azizi, iaitu bekas pelatih di PLKN berdekatan Tasik Manong itu, kejadian tersebut berlaku apabila dia terdengar bunyi ketukan besi yang sangat kuat pada tengah malam. Ketukan itu dikatakan sangatlah kuat sehingga dirinya dan rakan katil sebelah terjaga dari tidur. Bunyi itu dikatakan datang dari arah katil yang berjarak selang 3 katil dari arahnya. Kemudian dia pergi untuk melihat apa yang menghasilkan bunyi tersebut. Aku pun pakailah cermin mata nak tengok. Alangkah terkejutnya bila tengok benda tu bertanduk, muka macam kambing, mata merah. Benda tu memang tinggi sangat-sangat. Bayangkan kedudukan benda tu macam melutut tetapi kepala dia cecah shilling dom. Benda tu ketuk besi katil member aku yang hujung sekali. 2 orang rakannya juga terbangun dan melihat kejadian itu. Kemudian Khairi yang berasa risau telah memanggil kawannya yang sedang diganggu oleh makhluk tersebut. Takkan lupa nama ni. Lepas kali ketiga aku panggil, benda tu terus tenung aku. Time tu serius aku cakap. Aku rasa macam nak mati, macam nak pengsan pun ada sebab terlalu takut. Aku nak sebut apa-apa pun tak boleh. Nak baca apa-apa surah pun tak boleh. Aku terus tekap muka aku dekat bantal. Kemudian dia hanya mampu mendiamkan diri dan rakannya di katil sebelah juga telah memandang ke arah Khairi dan memberi isyarat senyap. Nombor 3. Tasik The Mines. Kita juga yang mengatakan bahawa di sini ada kes lemas yang mana mayat tidak dijumpai sehingga kini. Apa yang menarik mengenai Tasik Mines di Seri Kembangan Selangor ni adalah tasik ini sangat-sangat dalam di bahagian tengahnya. Lombong Sungai Besi yang kini menjadi Tasik The Mines merupakan di antara bekas lombong terbesar dan terdalam di dunia di mana ia bermula kira-kira 100 tahun yang lalu. Ia boleh mencapai kedalaman 600 kaki atau 180 meter dan bersamaan ketinggian pangsapuri 52 tingkat. Dasarnya pula terletak di paras kira-kira 155 meter di bawah paras laut. Kedalaman Tasik The Mines ini digambarkan bersamaan ketinggian setengah menara berkembar Petronas. Titik terdalam lombong tersebut dikatakan terletak di tengah tasik di antara bangunan Sapura dan persimpangan menuju ke Seri Kembangan. Tasik Mines juga sebenarnya merupakan produk pelancongan yang menyediakan perkhidmatan bot persiaran. Mines Cruise disediakan khusus bagi pengunjung yang ingin mengelilingi tasik berkenaan. Di sebelah Tasik The Mines ini juga terletak sebuah pusat beli belah yang di dalamnya terdapat jeti utama yang menempatkan puluhan bot persiaran atau dikenali sebagai river taxi yang popular di kota pelancongan seperti Singapura atau Bangkok. Disebabkan kedalaman Tasik Mines ini yang dikatakan melebihi bangunan 50 tingkat, ada ura-ura yang mengatakan bahawa ikan yang dapat ditemui di dalam tasik ini bersaiz sebesar bas, mungkin sejenis arapaima. Kemudian disebabkan mendengar cerita-cerita misteri berkaitan tasik itu, YouTuber Syukri Vlogs telah pergi menjalankan eksplorasi di situ untuk meninjau kawasan.
Ketika Syukri Vlog sedang membuat eksplorasi di kawasan Tasik Mines ini, tiba-tiba dia terdengar seperti bunyi seorang wanita. Berkemungkinan ia adalah Pontianak di kawasan itu. Bunyi apa tu? Nombor 2. Tasik Pedu. Tasik Pedu merupakan sebuah tasik buatan manusia yang terletak di Padang Terap, Kedah dan telah mula dibina pada tahun 1966. Tasik Pedu merupakan tasik buatan terbesar di Kedah dan pembuatan tasik ini telah siap sepenuhnya pada tahun 1969. Pembinaan tasik ini sebenarnya merupakan sebahagian dari projek rancangan Malaysia pertama. William Halcrow merupakan firma perunding dari England yang membuat reka bentuk dan membina empangan tasik ini. Keluasan tasik ini mencecah 52 km persegi, manakala kedalaman tasik ini pula mencecah 60 meter. Pembinaan tasik dan empangan ini telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama ketika itu. Lebih kurang 17 tahun yang lepas, ada penemuan beberapa ratus kubur lama yang dah lama tenggelam di dasar Tasik Pedu ni. Sekitar Ogos 2005, rahsia besar yang tersembunyi di dasar Tasik Pedu Kedah sejak lebih 42 tahun yang lalu telah terbongkar dan memberi kejutan kepada banyak pihak. Rahsia itu terbongkar apabila kemarau panjang telah berlaku dan sekumpulan pemancing yang memasuki kawasan tasik itu tidak sengaja menjumpai ratusan kubur lama dan batu nisan yang masih teguh berdiri. Kawasan perkuburan berkenaan dipercayai berusia lebih 200 tahun dan tidak pernah kelihatan sebelum ini berikutan paras air empangan yang tidak pernah susut. Ketika ditemui, kebanyakan kubur didapati masih berada dalam bentuk asal dan menurut tinjauan oleh Majlis Agama Islam Kedah, terdapat kira-kira 380 kubur orang Islam di tapak perkuburan lama itu. Bagaimanapun, jumlah itu tidak termasuk kubur yang tidak ditemui kerana ditenggelami air di kawasan lain sekitar tasik. Selain itu, terdapat tim paranormal Loy Ahmad pernah menjalankan ekspedisi di sini dan berjaya menangkap kemunculan kelibat putih yang kelihatan seperti pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin, buat kalian benar-benar berada sini. Allahu Akbar, saya seperti ada satu sosok. Saya ada nampak satu sosok daripada sini. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lain. Ada apa tu? Okey, saya dah nampak satu objek warna putih bang daripada depan. Bunyi belah tandas. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kejadian menyeramkan juga telah menimpa YouTuber Farhan Jamal bersama rakan-rakannya yang dalam perjalanan ke Tasik Pedu. Dalam perjalanan mereka, salah seorang daripada mereka telah dirasuk dan berkelakuan aneh di dalam kereta. Dan makhluk tersebut telah mencabarnya untuk masuk ke jalan Tasik Pedu. Jalan basah, maybe lepas hujan lebat. So ni dia punya papan tanda lah. Rasa dah masuk. Ha? Apa dia? Rasa dah masuk. Apa dia? Kenapa tak masuk? Ajak hang ni. Hang siapa? Jangan pegang yang ni mana? Okey, kawan sebelah dia dah cakap lain lah. Kau siapa ni? Masuk kanan ni. Kurang ajar kau. Kau siapa? Kau tak payah nak takutkan aku lah. Ini datang 2 kali. Aku tak takut dengan kau. Kau tak payah nak gelak sangat dengan aku. Kau ajar. Apa yang kau ajar? Kau datang tempat aku 2 kali. Apa itu? Apa masalah kau? Kau belah sekarang daripada kereta ni. Pelangnya.
Selain itu, Farhan Jamal dalam keadaan tenang telah membaca surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah di dalam kereta dan makhluk yang merasuki badan rakannya hanya diam sahaja. Kemudian kawannya kembali pulih dan menurut Farhan Jamal ini adalah pengalaman pertamanya di mana ada entiti telah merasuki rakannya di dalam kenderaan. Video ini telah viral di YouTube sehingga mencecah 500,000 tontonan dan telah mendapat pelbagai reaksi netizen. Menurut komen oleh Nur Jihan, sudah ada bunyi di atas bumbung kereta dari awal video dan makhluk tersebut telah pun lama mengikuti mereka. Nombor 1. Convent Lake. Convent Lake atau juga dikenali sebagai Miracle Lake merupakan sebuah tasik yang terletak di tengah bandar Seremban dan ia berdekatan dengan dataran Seremban dan terminal bas Seremban. Kisah berkenaan Convent Lake ini memang sangat terkenal di kalangan penduduk bandar berkenaan. Menurut penduduk tempatan, mereka percaya bahawa air daripada tasik Convent ini berfungsi seolah-olah air Zam-Zam. Pernah diceritakan bahawa seorang penduduk tempatan yang dijangkiti penyakit kayap telah membasahkan badannya dengan air dari tasik tersebut dan beberapa hari kemudian ruam di badannya itu dikatakan menjadi kering dan sembuh sepenuhnya. Seorang penduduk tempatan yang disahkan menghidapi kanser tahap ketiga telah mengambil sedikit air dari tasik Convent ini untuk diminum dan tidak lama kemudian doktor mengesahkan bahawa dia tidak lagi menghidap penyakit tersebut. Menurut cerita, tapak asal tasik ini sebenarnya merupakan sebuah sekolah menengah yang diberi nama Convent of the Holy Infant Jesus Seremban. Perobohan sekolah tersebut mula berlaku apabila Menteri Besar Muhammad Isa Abdul Samad mencadangkan bahawa sekolah itu terpaksa dirobohkan kerana bangunan yang menempatkan sekolah rendah dan menengah itu tidak selamat untuk diduduki. Tapak sekolah itu kemudiannya telah dibeli oleh dua syarikat untuk mendirikan pusat beli belah 7 tingkat yang lengkap dengan pusat hiburan, pusat bowling dan restoran. Pada tahun 1997, kerja pembinaan terpaksa diberhentikan akibat krisis ekonomi yang melanda dan hanya 2 tingkat tempat letak kereta bawah tanah telah disiapkan pada ketika itu. Ada yang mendakwa bahawa ketika proses pembinaan sedang dijalankan, tapak tersebut sebenarnya sudah mula dibanjiri air misteri yang datang dari bawah tanah. Walaupun telah cuba untuk ditutup oleh jurutera yang terlibat, air tersebut dikatakan tetap berjaya menembusi tanah dan membanjiri tapak tersebut. Setengah penduduk tempatan percaya projek itu terhenti kerana tanah itu dilaknat Tuhan akibat pencerobohan Convent Holy Infant Jesus yang ditubuhkan oleh mubalik berabad-abad dahulu. Satu lagi kisah ajaib tentang tasik Convent ini adalah tentang seorang lelaki yang secara tidak sengaja terjatuh ke dalam tasik tersebut dan menangis meminta pertolongan. Seorang pengawal keselamatan berhampiran mendengar tangisannya lalu melompat ke dalam tasik untuk menyelamatkan lelaki itu. Kemudian pengawal itu mendakwa telah melihat patung Mother Mary di dasar tasik. Perkara yang aneh mengenai tasik ini juga adalah paras air tasik yang tidak menurun atau meningkat walaupun hujan lebat atau kemarau panjang. Tasik itu juga dapat dilihat didiami ikan tropika dan tumbuhan yang sihat. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima tasik admin senaraikan ini, yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya? Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Komen juga pengalaman seram anda sekiranya pernah ke tasik-tasik ini.